Bagi kita dah cukup sedia. Tak ada masalah. Pakatan Rakyat, kalau you nak buat pilihan raya bulan 10 ke, bulan 12 ke, ataupun tahun depan, kita tak ada masalah. Kita tetap tunggu. Sebab kita adalah menghormati proses demokrasi. Kita tak akan jatuhkan Barisan Nasional sekarang, tetapi kita akan jatuhkan Barisan Nasional pada hari pengundian melalui kotak undi. Itu janji kita. Sebab BN fitnah kita macam-macam. Dia cakap ini PR, orang yang ganas, orang yang tidak menghormati demokrasi. Kita nak jatuhkan kerajaan di dataran merdeka. Apa hal kita mau jatuhkan dataran merdeka? Apa hal kita mau kontrol dataran merdeka? Dataran merdeka tu ada apa? Ada tiang itu bendera saja. Apa hal kita mau kontrol dataran merdeka, betul tak? Kita mau kontrol Putrajaya lah, betul tak? Sebab itu pusat pentadbiran dekat Putrajaya. Dia cakap masa kita buat bersih, rakyat buat bersih, rakyat pergi berhimpun dengan bersih 3.0. Dia kata PR nak mengambil peluang, nak jatuhkan kerajaan. Dalam sejarah perjuangan kita, tak pernah mana-mana parti dalam Pakatan Rakyat, sama ada PAS, PKR atau DAP, ada sesekali mencuba untuk menjatuhkan kerajaan melalui jalanan. Kerana kita mempercayai proses demokrasi. Walaupun sistem pilihan raya yang tak adil, tetapi kita masih menaruh harapan melalui proses demokrasi. Iaitu kita nak jatuhkan kerajaan, kita nak ganti kerajaan, mestilah melalui peti undi, bukannya melalui demonstrasi. Itu adalah prinsip kita. Sebab rakyat, hak rakyat itu untuk memilih kerajaan, itu terletak di tangan rakyat. Itu yang kita janji. Dan kita cukup sabar. Kita akan tetap menunggu sampai pilihan raya, sampai hari mengundi. Tetapi hari mengundi, kita mau bersama-sama rakyat Malaysia bangkit pada hari mengundi. Kita bangga Pakatan Rakyat melalui peti undi. Kita jatuhkan Barisan Nasional melalui pilihan raya. Kerana menjatuhkan sesebuah kerajaan melalui pilihan raya, itu proses demokrasi. Tak ada masalah. Kalau ini parti, bukannya menjatuhkan kerajaan sebenarnya, hanya menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Kerajaan itu tak jatuh, kerajaan itu tetap ada. Hanya yang memegang amanah kerajaan itu bertukar daripada Barisan Nasional menjadi Pakatan Rakyat. Kerajaan itu tetap ada, jabatan-jabatan kerajaan itu tetap ada. Kita tak jatuhkan kerajaan, yang jatuh BN saja. Jadi proses demokrasi itu akan kita hormati. Yang saya rasa amat duka cita sekarang ialah kita nampak jelas Barisan Nasional semakin tertekan. Barisan Nasional, terutamanya UMNO pada hari ini, mereka semakin tertekan sehingga mereka melakukan banyak politik-politik fitnah, cara-cara yang fitnah untuk terus berkuasa. Saya semalam dekat Lukut, saya difahamkan bahawa di kampung-kampung Melayu, kampung-kampung orang Melayu dekat Lukut, dekat Port Dickson, disebarkan risalah-risalah macam ni. Salah satu risalah ini cukup teruk. Dia cakap apa ni? Dia kata nakkan undi orang Melayu, agama sanggup dijual beli. Soal akidah bagai melepas batu di tangga. Perkara yang boleh memesongkan akidah tak diambil peduli, malah berbangga kerana dapat menawan hati pengundi. Ini dia tunjukkan gambar Anwar tidur dekat sana. Dia melelapkan mata sajalah, seolah-olah dia tidur. Tetapi gambar yang dia cuba memperdayakan orang Melayu ialah gambar semasa gambar menghadiri upacara pengebumian Teo Beng Hock. Teo Beng Hock semua orang tahu, satu Malaysia tahu. Teo Beng Hock mati di pekalangan STRM 3 tahun lepas. Satu tragedi. Seorang anak muda 28 tahun bekerja untuk Esko dekat Selangor. Dia dipanggil oleh STRM untuk balik ke pejabat STRM menjadi saksi. Bukannya orang yang dituduh, hanya sebagai saksi memberikan keterangan. Masuk orang hidup, keluar mayat. Mati dekat pekarangan 3 tahun. Sudah 3 tahun berlaku, mati macam mana tak tahu. Suruhanjaya Diraja cakap dia mati bukan bunuh diri, tetapi juga bukan mati dibunuh. Jadi dia mati sendiri bunuh. Bukan bunuh diri, tetapi sendiri bunuh. Sendiri mati. 3 tahun tak tahu apa berlaku. Tak ada apa-apa bukti, tak ada apa-apa keterangan.
Tak ada apa-apa sebab. Tetapi tak cukup dengan itu. Sekarang pihak lawan kita menggunakan gambar ini untuk cuba menjatuhkan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama sini ada Syamsul Iskandar, ada Azmin Ali, YB Salahuddin, Datuk Chua Ju Ming dan beberapa pimpinan PAS daripada Melaka. Mereka buat apa? Mereka hanya berdiri di sana memberikan penghormatan terakhir kepada saudara Teo Peng Hock. Bukannya Datuk Seri mengambil joystick, bukannya mengambil cara orang Cina bersembahyang. Tidak. Tak ada seorang pun, hanya mereka mengangguk memberikan penghormatan terakhir, berdiri dekat sana. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini dikatakan melanggar akidah Islam? Adakah menghadiri satu upacara pengumumian seorang bukan Islam itu telah melanggari akidah Islam? Kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. Saya yakin ini perkara hanya Datuk Seri dan pimpinan Pakatan Rakyat yang lain hanya nak memberikan penghormatan. Memang kita menghormati cara sembahyang masing-masing, agama masing-masing. Kita tak minta orang bukan beragama Buddha ataupun beragama Taois mengambil joystick, tetapi memberikan penghormatan terakhir itu sebagai penghormatan yang telah orang yang telah meninggal mendiang itu. Dan ini satu strategi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin negara. Beliau hadir untuk memberikan penghormatan. Adakah itu pun nak dijadikan modal politik untuk menentang beliau, untuk menyerang beliau? Ini sudah keterlaluan. Kita orang Cina, bukan saja bukan orang Islam, malah orang Cina sendiri, kalau dia beragama Kristian ataupun beragama Buddhis, dia tak ambil joystick. Dia hanya bagi penghormatan. Sama juga pimpinan daripada Pakatan Rakyat yang beragama Islam, mereka hanya pergi memberikan penghormatan terakhir. Tetapi itu pun nak dijadikan serangan politik terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya dia jual akidah, dia jual agama Islam. Ini sudah keterlaluan.